boleh ambil 3 dos sekali, bagus. Banyak dos sikit lah, baru kebal macam X-Men. Okay. Alright, so petang ni kita akan berbincang mengenai confident interval. Kumpulan satu terselamat daripada diberi soalan sebab mereka mempunyai banyak soalan. Jadi jika anda ingin selamat daripada aktiviti yang saya bagi, senang je formula dia. Anda tanya soalan, saya jawab. Anda tak tanya soalan, saya tanya anda soalan. Macam tu. Alright, so tanpa buang masa, mari kita mulakan dengan pertanyaan soalan. Saya nak jawab soalan anda, sila tanyakan soalan secara verbal ataupun secara non-verbal lah, iaitu dengan awak menaip pada chat. Silakan. Cepatlah tanya soalan. Kalau tak ada soalan, saya yang tanya. Saya tanya senang je, saya bagi soalan, awak buat. Kalau korang malas nak buat soalan, sila tanya soalan. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak apa. Untuk panas badan. Ya, kalau tak ada, saya bagi panas badan dulu. Saya ada. Kalau tak ada, saya tanya soalan kepada anda. Okey, dalam episod kajian yang lepas ataupun dalam kuliah yang lepas, kita telah belajar mengenai CI. So sekarang ni saya nakkan volunteer lah kalau ada di kalangan kamu yang nak jawab soalan ni. Apakah yang dimaksudkan, apakah itu fungsi CI? Sekejap ada soalan. Baru nak tanya soalan, cepat-cepat dia tanya soalan sebab dia nak ngelak diri daripada kena tanya soalan dengan Cik Aizat ni. Cik Aizat kalau tanya soalan sakit kita nak jawab ni. Lebih baik kita tanya dia. Betul tak sir? CI ni boleh diertikan dengan kebarangkalian. Okey. Muhammad Zamri Mat Zain tanya boleh tak CI ni diertikan dengan kebarangkalian? CI ni adalah sebenarnya a probability estimate. Ya benar, dia adalah salah satu daripada probability estimate yang mana mean bahan yang kita uji ataupun nilai yang kita uji itu berada di dalam julat mean kita ataupun tidak. Itu anda kena hati-hati. Sebab bila anda kata CI ni dia tak lain tak bukan adalah guna untuk 3 perkara. Apa perkara tu? Kejap lagi saya nak ada orang ceritakan. So soalan Zamri ni boleh tak diertikan dengan kebarangkalian? Ya. Memang CI ni memang ada elemen kebarangkalian. Itu adalah benar. Okey. Jelas Muhammad Zamri? Soalan seterusnya silakan. Tak ada saya tanya soalan. Soalan saya, apakah fungsi CI? Sila jawab. Dia untuk comparison kan sir? Untuk perbandingan data. Betul tak? Saya untuk salah. Perbandingan data. Siapakah yang menjawab tu? Saya, Samantha. Okey. Terima kasih Samantha. So Zuhaili pun dah tulis dah siap-siap lah dekat dalam chat ni. Dia takut kena tanya kot, so dia tulis siap-siap. Fungsi CI untuk comparison, kira sample size untuk tahu nilai signifikan ataupun tidak. Bagus saya suka jawapan Zuhaili ni. Ini adalah satu jawapan yang tepat, sama dengan Samantha tadi. Awak nama apa? Samantha Yes sir, saya. Nama awak macam nama Hollywood punya ni lah. Pelakon bagus So, alright. Untuk jawapan Samantha tadi, iaitu untuk awak cakap apa tadi pasal comparison Ada siapa-siapa nak terangkan apa maksud comparison tu? Selain daripada jawapan Samantha dan juga kawan kita Zuhaili yang telah dalam chat ni, sila ceritakan kepada saya apakah yang dimaksudkan dengan comparison tadi tu? Comparison are not answer. Comparison are not. Siapa yang jawab tu? Nazirah Okay, Nazirah. Boleh tak? Apa nama? Siapa? Sorry. Jazirah. Oh, Jazirah. Al-Jazirah. Okay. Nur Jazirah. Boleh tak Jazirah ceritakan kepada kami semua selain daripada contoh Arnold? Sebenarnya apa yang Jazirah cakap tu adalah betul. Dan apa yang Jazirah akan bagi penerangan ni pun saya rasa adalah akan betul. Cuma boleh tak awak bantu saya dan kawan-kawan bagi contoh yang lain selain daripada Arnold? Kalau tak pun tak apalah, awak cerita je lah yang Arnold awak faham tu. Nanti saya bagi contoh lain. No problem. Silakan Jazirah. Saya faham yang Arnold tu je. Dia bandingkan Arnold yang saya faham yang bila saya cerita pasal Malaysia dengan negeri-negeri tu lah. Maknanya yang negara dengan negeri-negeri yang lain Okey, bagus bagus. Kalau lebih maksudnya kita banyak error akan jadi. Lebih banyak merebak. Okey, bagus Apa yang Jazirah faham ni adalah betul.
Tetapi saya mohon anda semua pun faham bahawa apa yang saya bagi itu adalah contoh. Jangan nanti bila anda kerja kat PKD, apakah itu CI? R0. Jangan. Apakah itu CI? Oh, masa. Jangan. Yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, itu semua adalah contoh. Okay, dengar baik-baik. Sebenarnya dalam contoh saya sama ada masa ataupun dalam contoh saya mengenai R0, itu semua adalah contoh yang nak menceritakan mengenai MCT, Measurement of Central Tendency, iaitu anda punya mean. Itu yang sebenarnya saya sedang ceritakan dan saya telah ceritakan kepada anda semua. Saya tak menceritakan spesifik pun pasal R0 tu. Saya cuma menggunakan R0 tu sebagai contoh. Tapi jawapan Jazirah tu diterimalah. Cuma ada bagusnya juga anda semua mulai hari ini kena faham yang saya bagi tu adalah contoh dan anda cuba apply untuk apa-apa pun kajian. Tak ada masalah. Contoh, anda ambil BI, Burrittro Index, CI, Container Index. Anda ada nilai-nilai indeks tu kan. Dan indeks-indeks ini anda ada dia punya mean, dia punya purata bacaan Burrittro Index contoh di Malaysia berapa. Dan anda ada Burrittro Index di dalam daerah anda. So anda boleh buat perbandingan berdasarkan julat yang ada pada negara dan julat yang ada pada data kamu. Yang itu dipanggil sebagai perbandingan tadi. Itu sebab kalau Jazirah dan rakan-rakan lain diberi peluang untuk memberikan justifikasi perbandingan bagi CI, tak semestinya R0 lah. Sebab saya ada kerisauan nanti, sebab ni dah berlaku dengan grup satu tadi. Bila saya tanya, semuanya cerita pasal R0, semuanya cerita pasal masa. Saya khawatir. Kod-kod awak kerja nanti awak asyik fikir R0. Tak apalah, awak ada satu contoh R0. Tapi awak boleh gunakan contoh itu untuk aspek-aspek yang lain juga. Contohlah, kalau saya kata tadi ni, saya bagi contoh dari segi environmental entomology punya indices kan. Awak punya apa? Awak punya container index, Burrittro index. Ini semua adalah indeks-indeks yang menunjukkan entomological indices. Indeks-indeks entomologi yang wujud disebabkan oleh penyakit bawaan vektor seperti nyamuk lah. Of course kita nak tengok container index dia berapa banyak. Of course kita nak tengok berapa banyak dia punya Burrittro index, Addis index dan sebagainya. So jawapan Jazirah tadi bagus, sangat tepat. Cuma saya mohon anda semua fokus juga kepada contoh-contoh yang lain. Contoh saya bagi hari tu masa. Jangan, tadi grup tadi saya tanya, apakah yang anda faham tentang perbandingan? Semua cerita pasal perbandingan masa. Tak ada masalah. Contoh tu betul. Cuma meriahkan dengan contoh yang lain. Sebab kalau awak bagi satu contoh yang lain dan yang lain contoh awak bagi tu salah, lagi bagus. Sebab saya boleh betulkan. Itu contoh. Alright. Bagus Jazirah. Tahniah. Ada komen daripada kawan kita. Fungsi CI ni tadi dah cakap, Zamri dah cakap. Okey. Dia sama ke macam RORT yang COVID tu kan sir, yang kadar keboleh jangkitan mengikut negeri. Ya. Sebab itu saya bagi RORT dan sebagainya hanya sebagai contoh. Korang ni aku bagi contoh ni sampai bila-bila kau ingat yang itu je. Jangan, bahaya. Anda kena faham konsep. Contoh hanya faham sebagai contoh. Ini yang berlaku sejak saya mula masuk kat sini dulu. Kalau saya cerita apa benda, budak akan faham yang itu je. Kalau saya tak cerita benda tu, dia takkan tahu yang benda lain. Dia tak boleh apply. Itu adalah sebenarnya tak berapa bagus lah. Yang bagusnya adalah anda mesti gunakan ilmu itu untuk di-apply kepada bidang-bidang dan juga fungsi-fungsi epidemiologi yang lain. Cuma yang saya bagi itu contoh. Alright. Maknanya dia untuk perbandingan semua jenis ke sir? Okey, jenis. Saya suka jawapan awak ni sebab awak kata jenis. Jenis di sini merujuk kepada skala ya, skala pengukuran. Maknanya dia merujuk kepada skala pengukuran. Biasanya 95 CI ni kita gunakan untuk skala pengukuran jenis numerical. Saya ulang data pengukuran jenis numerical. Kalau bukan numerical biasanya kita tak akan cerita CI lah. Even though kalau macam ni data ni adalah data kategori. Kalau anda tengok data ni sebenarnya adalah data kategori. Data kategori yang melibatkan data-data yes, no, ya, tidak, sakit, tak sakit, terima surgical ke tak terima surgical, terima chemical ke tidak, terima radiation terapi ke tidak dan sebagainya. Ini contoh data-data kategori. Even jantina pun kategori, betul tak? So oleh yang demikian, kalau kita baca kat sini dia kata 95 CI for EXPB. EXPB ni adalah data-data interval, data-data yang telah dikompute oleh
kita punya data di dalam OR calculation. So OR ni memang kita akan belajar nantilah macam mana nak kira OR dan lain-lain. So dia mesti data numerik lah. Kalau data kategori tak ada CI, melainkan kita telah ubah dia menjadi proportion data. So dia boleh ada CI. So R0 ni adalah data yang telah dikira dia jadi proportion. Sebab dia adalah keboleh jangkitan. Maknanya berapa banyak kadar jangkitan over the period of time sebagai contoh, ataupun over a period of person transmissibility. Itu contohnya. Apa-apa pun R0 nak tunjukkan nilai R0 tinggi, keboleh jangkitan tinggi. Nilai R0 rendah, keboleh jangkitan rendah. Dia adalah multiplication rate of the agent from the host to the another susceptible person ataupun susceptible host lah. Host yang baru. Maksudnya orang yang tak sakit kepada sakit. R0 ni memang sangat penting di dalam membuat permodelan epidemiologi yang dipanggil sebagai mathematical epidemiology. Biasanya kita pakai formula daripada apa benda lah, tapi nama belakang dia Kendrick lah dipanggil. Michael Kendrick ke apa, saya tak ingat lah nama dia. Tapi dia yang membuat satu andaian mengenai model-model epidemiologi. Alright. So, maknanya dia untuk perbandingan semua jenis ke? Ya, sebenarnya semua jenis. Tapi data biasanya mesti dalam bentuk interval ataupun ratio. Data mesti dalam bentuk nombor. Jangan buat lelaki perempuan, kadar lelaki, kadar perempuan ada CI. Tak betul lah, salah. Sebab CI ni, kalau anda tengok balik pun, semalam saya punya penceritaan, CI ni basic dia ada yang dipanggil sebagai MCT. Dia ada tengah. Dia ada tengah, benda yang melibatkan tengah. Bukan jari tengah. Jari tengah tu mencarut. Tengah, dia ada penengah lah, penengah data, purata. Kemudian dia ada Z value, probability. Sama ada anda pakai 90 ke, sama ada anda pakai 95 ke, sama ada anda pakai 99, itu nilai probability. Kemudian kita ada nilai sigma ataupun nilai dispersion, nilai serakan dia. Inilah dia punya formula asas dalam menceritakan mengenai CI ni tadi. Dia ada gabungan satu-satu center, satu-satu penengah yang kita nak tengok juga dengan dia punya serakan, taburan, bertebarannya dia punya data itu berdasarkan probability. Itu konsep. Yang saya cerita ni konsep lah. Dia bukannya formula dia macam ni. Tapi formula dia adalah ada satu-satu titik penengah ditambah tolakkan kepada sesuatu-satu nilai probability bersama dengan nilai serakan data. Itu konsep. Sebab itu awak kena faham konsep. InsyaAllah awak akan fahamlah aplikasinya. So ada satu soalan ni daripada Patrick Unggah anak sulung. CI ni buat anggaran, andaian dan hipotesiskan CI ni buat anggaran, andaian dan hipotesis. Jawapan tu ada yang betul, ada yang perlu diperbaiki. CI bukan untuk membuat andaian. Sebab andaian hanya dibuat oleh penyelidik. CI hanyalah sebagai satu output, bukan outside. Outside tu maknanya keluar daripada line, masuk line orang. Ada berlaku cheating, tu panggil outside. Yang dimaksudkan dengan CI ini adalah lebih kepada membuat anggaran tu betul. Andaian salah. Andaian biasanya kita buat oleh penyelidik. Penyelidik yang buat andaian. Temperature di dalam syurga sama dengan neraka. Tak betul. Nak tahu kena masuk dulu. Contohlah. So andaian-andaian ini perlu diuji. So andaian biasanya dibuat oleh penyelidik. Andaian biasanya datangnya daripada research question. Hipotesis adalah satu kaedah sistematik bagi menguji andaian. Bagus, saya suka juga soalan daripada Patrick. So CI ni apa? CI ni sebenarnya adalah tools. Nak lebih betul lagi sebenarnya Patrick dan rakan-rakan lain kena faham. CI ni adalah tools, alat. Alat untuk menganggor sama ada kita nak tolak ataupun gagal menolak null. Null, tolak atau null tak tolak ini adalah ujian hipotesis. Apa tujuan hipotesis? A systematic way. Kaedah sistematik nak menguji andaian. Saya suka soalan Patrick ni. Jadi dia punya penerangan dia dah komplit kat situ. Maknanya kita ada satu kaedah, tools namanya CI sebagai salah satu cara nak tahu kita nak reject ataupun tak reject data kita. Pada ujian apa? Andaian kita melalui kaedah ujian hipotesis.
Okay. So andaian tu datang daripada mana? Daripada research question. Daripada kajian-kajian yang kita buat secara saintifik lah. Kita mengandaikan sesuatu kan. Lelaki dengan perempuan mempunyai berat yang sama. R0 di Malaysia adalah sama dengan R0 di negara-negara jiran contoh. Itu semua adalah andaian kita. Untuk makluman saya amat bersyukur hari ni, rasa seronok. Sebab KKM telah membuat satu GitHub portal. GitHub ni memang terkenal lah dengan satu portal untuk meletakkan data dan sebagainya. Baguslah KKM dah mula sharekan data tu. Open data, bagus. Okay, so jelas ke Patrick? Boleh komen? Semuanya nak komen pakai chat Ada yang segan nak cakap ni. Ya, Patrick ada nak tambah lagi? Jelas, Wan. Jelas. Jelas ya. Jadi yang awak cakap tu betul, tapi ada benda yang awak perlu faham lah dia punya konteks. Andaian adalah sesuatu yang anda nak uji bagi menentukan keputusan. Andaian adalah sesuatu kaedah untuk anda menjawab kepada persoalan kajian ataupun persoalan yang berlaku yang menjadi kebenakan kepala kita ni. Apa benda yang terjadi ni? So itu yang dinamakan andaian. Kita perlu mengandai-andaikan supaya kita boleh buktikan secara saintifik. Macam mana nak buktikan? Kita kena buat satu ujian namanya hipotesis. Apa yang ada dalam ujian hipotesis ni? Salah satunya adalah significant value. Ini yang awak belajar hari tu. Saya cerita pasal significant value. Ini contoh significant value, SIG. SIG adalah significant value bagi menentukan sama ada kita nak menolak andaian ataupun gagal menolak andaian kita. Andaian apa? Andaian null kita lah, andaian yang asal. So CI ni hanya sebagai satu tools yang membantu anda membuat decision di dalam proses membuat hipotesis. Di mana proses hipotesis bagi menguji andaian. Di mana andaian dibuat bagi menjawab hipotesis, bagi menjawab persoalan kajian. Contohlah. Contoh senang kita ambil contoh lah. Ni contoh juga. Jangan nanti semua contoh saya bagi ni semua itulah penerangan dia masa final exam ataupun semasa awak bekerja. Jangan. Contoh is contoh. Awak suitkan dengan kesesuaian kajian ataupun pekerjaan anda nanti. Contoh senang. Tidak ada perbezaan pemberian vaksin antara semua negeri. Contoh. Kadar pemberian vaksin per populasi. Contoh ni saya punya contoh. Kadar pemberian vaksin di semua kadar pemberian vaksin per populasi di Malaysia adalah sama. Itu andaian asal saya. Maknanya apa? Kalau Selangor ada 5 juta penduduk, dia ada satu kadar dia berapa banyak orang dapat vaksin. Dia tak boleh pakai bilangan vaksin Kalau anda tengok berapa banyak vaksin yang dimasukkan ke dalam badan dari segi jumlah tak tepatlah. Sebab kita kena mengkadarkan sesuatu. Sebab orang di Selangor lebih banyak berbanding dengan orang di Johor, berbanding dengan orang di Penang, berbanding dengan kawan-kawan kita di Perlis. Itu sebab kalau anda tengok kes yang ada di Selangor, di Melaka, di mana-mana, kadang-kadang kita rasa bias. Kita tak boleh interpret secara direct tuan-tuan dan puan-puan. Anda sebagai orang yang dah belajar epidemiologi, anda tak boleh sesekali interpret secara direct. Selangor saja 7,000. Gila Selangor ni. Tak boleh. Sebab Selangor 7,000. Tapi berapa orang duduk dalam Selangor? Berbanding pula dengan satu negeri lain yang lebih kecil, yang lebih kurang populasi dia. Tetapi kes sedikit-sedikit dia pun tak akan sama dengan kita punya kes di Selangor. Contohlah ni saya ambil contoh. Labuan, katakanlah Labuan. Ada satu kes. Berkemungkinan satu kes di Labuan adalah bersamaan dengan 64 kes di Selangor contoh. Itu contoh dia punya perkadaran je lah. Jadi kita bila nak interpretasi data epidemiologi ni kita kena hati-hati. Kalau tidak kita akan terlepas pandang. Kita akan salah buat management of outbreak tu. Okay. So kembali kita pada jalan yang benar tadi. Saya cerita kat mana jalan yang benar? Banyak sangat jalan yang benar ni. Sampai dah terlupa dah tadi saya cerita kat mana. Saya cerita kat mana tadi? Part mana? Saya cerita pasal SIG value. SIG value. Okay. So SIG value tu adalah salah satu daripada kaedah kita nak membuat ujian hipotesis dalam menentukan kita nak menolak ataupun kita nak gagal menolak kita punya hipotesis null. Okey, saya cerita pasal ujian hipotesis tadi. Okey. Saya katakanlah ujian hipotesis saya senang je. Tiada perbezaan kadar, dengar. Kadar. Bila kata kadar maknanya dia ada denominator. Bila kata denominator maknanya saya telah mengira benda ini berdasarkan sesuatu denominator. So saya tak kira berapa banyak bilangan vaksin tau. Saya kira berapa banyak bilangan vaksin over the total people that is
should be vaccinated. Contohlah, berapa bilangan orang yang kena divaksin dan berapa banyak orang yang dapat. So barulah betul relative comparison kan. Katakanlah orang yang apply yang nak masuk ke ILKKM Sungai Buloh ni 100. Berapa banyak lelaki dan perempuan yang berjaya over the berapa banyak yang apply. Barulah betul. Kita ambil kadar. Jangan cerita berapa banyak bilangan vaksin. Tak betul lah. Sama juga macam penyakit. Tak boleh cerita berapa banyak bilangan penyakit. Tak fair. Kena cerita berapa banyak bilangan kadar penyakit bagi negeri ini dan juga negeri lain. Itu contoh. Tapi mungkin disebabkan oleh nak memberi faham kepada rakyat jelata. That's why KKM buat benda yang lebih simplified. Tengok bilangan dia. Tetapi anda sebagai orang yang belajar epidemiologi kena hati-hati interpret. Tak boleh tengok bilangan. Ada satu sekolah penyakitnya 1. Bila tanya ada berapa ramai murid, muridnya ada 5. Ada satu sekolah penyakit dia ada 8. Berapa banyak murid? 8,000. So sekolah mana yang bahaya? Sekolah muridnya 5 orang lah. 5 orang pun dah seorang sakit. Satu sekolah lagi 8,000. Baru ada 3-4 orang. Walaupun dia lebih 2-3 orang, tetapi populasi keseluruhan dia adalah sangat-sangat besar. Itu contoh macam mana nak buat proportion. Okey, kembali pada jalan yang benar tadi. So kita buat andaian bahawa semua perkadaran pemberian vaksin di setiap negeri adalah sama. So apa dia punya alternatif? Pemberian kadar vaksin adalah tidak sama. Itu je. So itulah yang dipanggil sebagai andaian. Macam mana saya boleh mengandaikan benda ni? Oh, saya mengandaikan benda ini sebab ada orang-orang telah membuat argument. Banyak orang yang telah membuat argument, banyak orang yang telah berbincang di sosial media. Berapa banyak vaksin yang telah diberi kepada negara? Ada beza tak pemberian vaksin ini kepada keseluruhan masyarakat di Malaysia? Contoh. So, saya buat kajian ini. So, saya perlu buktikan bahawa perkadaran adalah sama. Itu sebab andaian tu dibuat. Dan saya kena buktikan pula yang nombor 2, perkadaran adalah tidak sama. Jadi, kita buatlah ujian hipotesis. So, kita buat ujian hipotesis mengikut negeri contoh. Kita buat ujian berdasarkan negeri, kita gabungkan semua negeri dan kita tengok pada satu perkadaran yang diset oleh KKM contoh. So kita buat ujian hipotesis contohnya menggunakan chi-square dan sebagainya, kita akan laporkan berapa nilai chi kita dan buat decision. Nak reject ataupun fail to reject. Itu contoh penceritaan saya mengenai penggunaan CI. Okey, Terry Niawin. So, untuk kiraan sampel size tu, adakah diambil berdasarkan sampel case? Okey, soalan yang baik. Sampel size sebenarnya adalah salah satu daripada aktiviti di dalam kawalan penyakit, epidemiologi punya work with regard to the selection of how many samples that you need to collect to make sure that your sample is adequate to represent the current situations that happen in that outbreak areas. Saya ulang balik semula. Bila you buat satu kajian epidemiologi, you need a sufficient power. You need a sufficient judgment to reject your null or not to reject your null. Bila anda buat ujian hipotesis ni, macam tadi saya buat contoh tu kan, saya mesti ada bilangan yang cukup. Kalau bilangan saya tak cukup, macam mana saya nak buat ujian hipotesis? Saya akan membuat ujian yang salah. Hipotesis itu akan ditolak ataupun gagal ditolak dengan cara yang tidak saintifik sebab tak cukup, inadequacy. So nak bagi cukup, maka kita perlu kira berapa banyak cukup tu cukup. Sebab itu kita boleh menggunakan komponen di dalam CI. Dengar, kita bukan menggunakan CI. Kita boleh menggunakan komponen dalam CI. Sebab dalam komponen CI seperti mana saya bincangkan tadi, adanya elemen MCT iaitu elemen penengah. Sama ada mean, mode, median. Biasanya kita pakai mean. Kemudian dalam formulasi MCT, kita juga ada yang dipanggil sebagai probability. Kita ada 90, 95, 99. Ini yang jumhur ulama selalu pakai. Kemudian kita ada yang lagi satu dipanggil sebagai dispersion. Serakan tu kita ada apa nama yang dipanggil sebagai variance ataupun standard deviation. Jadi untuk kiraan sample size itu, adakah diambil berdasarkan sampel-sampel? Jawapan dia, sample size diambil adalah dengan menggunakan pengiraan sample size yang betul. Okey, soalan Terry ni saya rasa awak nak tanya macam ni kan. Kiraan sample size tu diambil berdasarkan sampel-sampel case ke? Kiraan diambil, okey bagus, soalan ni saya suka. Kiraan yang diambil tu berdasarkan apa sebenarnya Terry tanya. So untuk makluman semua,
bila berlaku sesuatu benda dan awak nak kena buat epidemiological study, awak mesti ada bayangan tau berapa banyak sampel nak diambil. So ada dalam epidemiological study ada dua cara macam mana kita nak dapatkan berapa banyak bilangan tu. Yang pertama adalah menggunakan apa yang dipanggil sebagai previous study. You ada data, you gunakan data yang sebelum ni, you keluarkan data tu. Contoh macam saya bagi tahu, kita ada satu data yang kita pernah terjadi outbreak ni pada satu masa dahulu. So kita gunakan data tu. Ada berapa banyak kadar orang mati sebelum ni? Lebih kurang 20%. So 20% tu adalah kadar. Kadar itu boleh diguna untuk membuat estimasi, untuk membuat anggaran. Berapa banyak orang nak disampel untuk kajian yang next yang kita nak buat. Tiba satu soalan. Kajian tak pernah dibuat sebelum ni. Kajian tak pernah dibuat. Ini virus baru. Mana nak dapat? So oleh kerana ini virus baru, maka kita ada satu lagi approach yang dipanggil sebagai buat pilot study. Kita kena buat satu study yang kecil yang nak mengkaji kepada satu-satu aspek yang berkenaan ini supaya kita boleh ada idea berapa banyak MCT-nya nanti. Faham Yang kita nak buat pilot study ke, yang kita nak tengok kajian lampau ke, kita nak tengok MCT dia. Kita nak tengok dia punya center tu berapa. Kita nak tengok dispersion dia berapa. Sebab center dengan dispersion ni nak digunakan bersama dengan probability. Probability kita tak payah risau sebab probability-nya adalah decision kita. Kita nak accurate, kita pakai 99. Tapi sampel saya besar lah. Kita tak nak accurate, kita pakailah 90 contoh. So semua benda ni kita gabungkan untuk mengeluarkan satu CI. Dan CI ini akan ada memberi andaian kepada anda berapa banyak sampel yang perlu diambil. Berapa sikit yang perlu diambil sampai ke berapa banyak perlu diambil. Lepas tu anda kena tengoklah kesesuaian. Itu dia punya cerita. So soalan Terry Niawing tadi mungkin itu yang awak masukkan lah. Kan? Adakah kita nak ambil berdasarkan kes ke ataupun kita nak ambil berdasarkan orang yang ada dekat dalam masyarakat yang tak ada kes ke. So berapa banyak kita nak ambil sampel ni? Jawapan saya tadi ada dua. Pertama, awak boleh ambil daripada kajian yang lepas, ataupun yang kedua awak buat pilot study. Buat satu kajian kecil untuk tengok berapa banyak benda ini. So benda ini bermaksud ni yang ada pada nota yang serabut mata awak tengok ni. Pertama, dalam nak mengira sample size kita ada matrix. Dan yang kedua, dalam nak kira sample size kita ada lagi satu matrix yang dipanggil sebagai proportion. So awak ada dua approach. Sama ada awak boleh gunakan data-data numerical, data-data nombor seperti macam saya bagi contoh. Masa R0, itu semua data nombor. Dan boleh juga awak gunakan data-data bukan nombor seperti perkadaran orang sakit, perkadaran orang mati. So kadar ini juga merupakan rates, proportionate values yang boleh digunakan dan dimasukkan ke dalam formulasi pengiraan sample size. So CI akan terpakai sebab ada komponen dalam CI yang boleh digunakan di dalam estimasi berapa banyak sampel yang diperlukan untuk diambil dalam kajian epidemiologi. Itu dia punya cerita. Okay, saya harap faham. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Sir, saya akan menjawab soalan. Antara metrik dengan yang proportionate. Yang tu, yang mana satu lebih accurate sir? Yang mana satu lebih tepat? Bagus, soalan yang baik juga ni. Mana satu yang lebih baik sebenarnya dalam pengiraan sample size ni, awak kena kira dua-dua. Kalau ikut jumhur ulama yang diajar kepada saya lah, mengikut ulama-ulama dulu yang mengajar saya, kita kena kira dua-dua. Contoh ni saya bagi contoh je lah. Tak tahulah benda ni ada tak ada, tapi saya bagi contoh. Katakanlah kita nak uji satu-satu penyakit. Penyakit ni boleh diukur dengan berapa banyak bilangan orang sakit. So kita akan dapat berapa bilangan orang sakit over tak sakit. Itu kita pakai kadar lah. So formula menggunakan kadar ni lain. Formula yang menggunakan bilangan numerical ni lain. Contoh ada satu penyakit kita tak tahu macam mana nak kira dia punya secara numerical, tapi kita tahu dia adalah benda yang pasal mati tak mati contoh. Tapi selepas buat kajian beberapa tahun kita tahu kita boleh tengok sesuatu indikator. Contoh indikator itu merujukkan sesuatu matrices, sesuatu nombor. Contohlah macam COVID ni lah. COVID mati tak mati contoh. Mati tak mati senang lah kan. Kita boleh tengok berapa banyak mati, berapa banyak tak mati over a certain period of time dari segi prevalence dan sebagainya. Tiba-tiba kajian dah makin gempak, banyak researcher dah mula nampak dan buat laporan, telah buat research publication dan sebagainya, maka dia orang buat satu pandangan bahawa terdapat bacaan-bacaan tertentu pada jantung ni yang boleh menentukan sebenarnya telah berlakunya kehancuran sistem respiratori. Contohlah, ni saya ambil contoh. Macam sekarang ni orang cerita pasal SpO2 kan. Bila SpO2 level menunjukkan bawah 80, 70, ini menunjukkan bahawa adanya berlaku infectious
di dalam dalaman seseorang. Contohlah, ni saya ambil contoh Kalau siapa yang dengar video ni nanti kemudian janganlah jadikan sebagai standard, tapi saya bagi contoh je. Nak bagi tahu kepada yang bertanya tadi, mana satu nak pakai, awak boleh pakai dua-dua. Kira mana satu lebih tinggi. Awak kira pakai SpO2, contoh awak dapat mean dengan standard deviation SpO2 kan untuk pesakit COVID semuanya, contoh. So awak dapati bahawa nilai mean dia adalah sekian-sekian. Awak masukkan dalam formula, awak tahu kena collect sampel 100. Dan awak ada satu lagi data, namanya data proportion, sakit tak sakit, hidup tak hidup, mati tak mati contoh. Bila awak kira, kena dapat sekurang-kurangnya 120. So nak ambil yang mana? Ambil yang paling tinggi. Itu sebab kalau mengikut jumhur ulama' yang saya belajar daripada dulu, dalam nak mengira sample size, ambil mana yang paling tinggi. Bukan ambil mana yang berkenaan. Yes, silakan soalan. Sir, nak tanya, yang matris dengan proportion tu ada beza, adakah dia punya formula, sir? Ada. Tetapi tak silap saya, di dalam silibus kurikulum kamu ada kemungkinan tidak diajar secara spesifik sample size calculation. Tapi dia adalah satu komponen yang wajib faham dan pandai kira sewaktu anda belajar degree. Sepatutnya lah. By right, ni saya cerita by right. Tapi kalau awak belajar degree, awak dapat kurikulum by left, wallahualam lah. Sepatutnya awak mesti tahu kira sample size ni masa awak belajar degree. Setakat diploma ni awak tahulah bahawa sample size tu perlu dikira supaya kita tahu dia cukup. Kita tak nak nanti sample size tu tak cukup untuk kita kira. So itu untuk awak punya level sekarang tak ada hal. Tapi bila level awak dah mula sebagai professional, awak dah ada degree, awak mesti tahu cara nak kira sample size. Kalau awak tak tahu cara kira sample size, tak boleh lah sebenarnya. So awak punya soalan tadi ada formula? Ya. Ada dua jenis formula pun sebenarnya kalau awak belajar pasal sample size. Pertama, formula yang menggunakan data-data matrices. Data-data yang menggunakan konsep numerical data. So kalau data yang menggunakan numerical data, tak lain tak bukan dia akan cerita dua benda. Satu, data penengah ataupun center of the data, mean, mode, median. Mean lah biasanya kita pakai. Dan satu lagi, sorry sebab saya punya komputer dah nak habis bateri. Kejap. So satu lagi adalah data punya serakan, iaitu dispersion, yang biasanya kita pakai SD lah, standard deviation, ataupun biasanya ada orang juga pakai standard error. Dan kita menggunakan nilai-nilai probability yang sesuai. So nilai-nilai probability yang sesuai ni kalau mengikut jumhur ulama'-ulama' kajian dalam sample size, maka dia akan merujuk kepada perkara-perkara berikut. Pertama, probability. Berapa banyak awak punya alpha tu nanti? 95 ke, 99 ke, untuk awak cukupkan sampel berapa banyak nak ambil. Yang kedua adalah anda punya power. 1 minus beta. Dan yang ketiga adalah dari segi anda punya judgement lain. Saya bagi ringkasan. Ada banyaklah sebenarnya consideration untuk anda buat sample size ni. So soalan anda tadi, ada tak formula? Ada. Tapi tak silap saya, tak di-emphasize sangatlah dalam silibus kamu sebagai seorang diploma holder. Cukup sekadar awak tahu sample size perlu diukur, ada cara nak kira. Nanti ada masa insya-Allah dalam kita punya computer application saya akan ajar. Terus saya akan ajar pada anda. Tolong ingatkan saya nanti dalam computer application ya. Saya akan tunjuk macam mana nak kira sample size menggunakan apa yang dipanggil sebagai API info. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Lagi soalan lain? Ada soalan dekat chat ni. Nur Jazirah. Macam mana kita nak tahu sampel tu kita reject atau fail to reject? Tengok nilai alpha ke? Tengok nilai alpha tu adalah betul. Dan untuk menjawab soalan Nur Jazirah, jangan risau. Saya berikan jawapan ini pada kuliah yang akan datang. So kalau anda bersemangat wajar bersama dengan rakan-rakan Ksatria Wajah Hitam yang lain, anda boleh rujuk sebab saya dah sediakan bahan pada topik 7 di LMS. Anda boleh start belajar dululah. Senang nanti bila saya buat penerangan pada kuliah yang akan datang, anda akan insya-Allah terus faham. So saya nasihatkan jika anda bersemangat, bagus. Teruskan semangat itu. Belajar dulu siap-siap sebab saya dah bagi dah video tu pun ada lebih kurang 2 jam. Atau tengok kat YouTube channel saya pun ada yang berjam-jam pun ada. Ada yang macam-macam contoh lah saya bagi. Nanti awak tengok mana yang awak tak sure dan tak faham, awak boleh komen terus kat video YouTube tu. Dan biasanya kalau awak komen di video YouTube saya, memang saya akan komen terus lah. Ataupun saya akan lagi cepat komen. Berbanding dengan kalau awak komen dekat dalam WhatsApp ataupun awak komen dekat dalam platform-platform lain. So untuk menjawab soalan Nur Jazirah ni, adakah kita nak tengok reject atau tak reject berdasarkan nilai alpha? Jawapan dia ya. Tetapi tidak semestinya pada alpha. Tidak semestinya membuat comparison pada nilai SIG kita dan alpha. Yang dimaksudkan oleh Jazirah ni je, tuan-tuan dan puan sekalian, beliau merujuk kepada nilai SIG yang saya sedang tunjukkan sedang berjoget ni. Maknanya berdasarkan nilai ini kita bandingkan dengan alpha.
Lebih besar daripada 0.05 atau kurang daripada 0.05. Tidak semestinya dengan kaedah ini. That's why saya pula tunjukkan juga dan saya telah jelaskan dalam kuliah yang lepas mengenai 95% confident interval. 95% confident interval ini yang sebelah kanan sekali ni merujuk kepada bagaimana anda nak tahu sama ada data ni signifikan atau tak signifikan. Signifikan ni adalah merujuk kepada yang awak cakap ni lah. Sama ada kita nak reject ataupun kita nak fail to reject. Selain daripada menggunakan SIG, awak juga boleh menggunakan 95CI. Tak payah kira lah, tapi awak kena faham. Macam mana cara dia, awak kena tengok sama ada dia langgar ataupun tidak nilai kosong. Itu cara paling senang. Berbanding dengan yang nombor 3 ataupun ini adalah contoh kajian epidemiologi yang merujuk kepada nilai risiko. Sebab nilai risiko ni null dia adalah 1. Jadi nak mereject ataupun nak menggagal tolakkan dia adalah berdasarkan nilai null lah. So null dia adalah 1, so tengok pada 1 lah. So dia langgar atau dia tak langgar pada 1. Itu saja yang benda ini dibandingkan dengan benda-benda lain yang kita bincang tadi. Okey, soalan seterusnya. Ada soalan? Saya tanya soalan. Ya, ada soalan? Hello, sir. Maaf, sir. Ha. Saya masih keliru. Nilai alfa tu apa sebenarnya, sir? Nilai alfa tu apa? Yang dimaksudkan dengan alfa tu. Nilai alfa itu adalah nilai yang awak sebagai penyelidik letak sebagai awak punya nilai mana nak ditolaknya apabila nilai ini dapat. Okay, saya ulang. Nilai alfa ni basically macam ni. Awak ada satu kajian awak nak buat dan awak dah tahu di dalam taburan normal dia ada nilai yang dipanggil sebagai nilai Z. So bila awak dah ada nilai Z, maka awak nak tahu sama ada nilai yang kita kira ni nanti dia masuk dalam kolom ataupun ruang A ataupun dia masuk dalam ruang B. So nak tahu dia masuk dalam ruang A, nak masuk atau dalam ruang B, inilah yang akan menentukan sama ada kita akan reject null, tolak null kita ataupun gagal menolak adalah berdasarkan pada ruang A atau B ni. Tetapi nak tahu dia ruang A ke ruang B, kita kena letakkan satu indikator ataupun dipanggil sebagai CR, critical region, ataupun dipanggil sebagai alpha value ataupun dipanggil juga sebagai area under curve estimation. So semua ni adalah istilah yang sama. Maknanya dia adalah satu cut off. Bila kita nak bandingkan sesuatu kan antara batil dan benar. So apakah penengah dia? Penengah dia adalah sesuatu benda lah. Macam ni kita nak bandingkan dia nanti ni sama ada kita nak reject ataupun tak reject, kita tak tahu. Berbanding dengan kita ada satu-satu cut off. Kita ada satu-satu standard. Sebab kita akan gunakan nilai probability ni. So untuk menjawab soalan awak tadi, nilai alfa tu kita dapat daripada mana? Nilai alfa tu sebenarnya dapat daripada penyelidik. Penyelidik sendiri yang set. Awak nak nilai alfa macam mana? Kalau nilai alfa awak 95%, 95% maknanya sebelah kanan dan kiri adalah 0.025. Maka ini bermaksud sebelah kanan 0.025, sebelah kiri 0.025. Siapa yang tentukan 0.025 ni? Awak lah. Sebab awak penyelidik. Awak nak dia punya nilai alfa adalah 5%. So kalau nilai alfa 0.025 ni apa? 0.025 ni adalah luas. Luas kepada taburan kita. Jadi luas kepada taburan kita 0.025, berapa nilai Z dia? 1.96. 1.96 di kanan dan negatif 1.96 di kiri. Ni ujian Z. Senang dia nak faham. Jadi soalan awak tadi, nilai alfa ni memang 95 ke? Tak. Depend kepada penyelidik. Saya dah ulang banyak kali dah. Penyelidik. So kalau penyelidik nak buat 90%, boleh. Boleh. Khalas. Kalau tafadhal masykurah. Kalau contoh penyelidik nak buat kajian 90% confidence interval ataupun 10% alfa dia, 0.1 lah. Alfanya 0.1. So kalau 0.1, kita tahu 0.1 bagi 2, setiap ujung ni adalah 0.05. 0.05 akan dapat berapa nilai Z? 1.64. Jadi 1.64 ke, 1.96 ke, 2.54 ke, ini semualah namanya boundaries. Ini semualah yang dinamakan sebagai penengah untuk kita buat decision. Data yang kita kira ni nanti, dia masuk ke, dia tak masuk dalam region kita, dalam kita punya kawasan. Kawasan penolakan ataupun bukan dalam kawasan penolakan. Jelas tak siapa yang tanya ni tadi? Oh, jelas. Sir. So dengan kata lain, nilai alfa adalah by researcher, by penyelidik. Dia tidak ada apa-apa indikator yang menyatakan okey, alfa mesti 99.9, tak ada.
Itu semua by penyelidik. Penyelidik yang boleh tentukan sendiri berapa awak punya alfa. Cuma nak bagi tahu, jumhur ulama mencadangkan 0.05 adalah yang paling rendah. Ini mencadangkan dalam konteks pelaksanaan. Kalau dalam peperiksaan, dia dah cakap siap-siap dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan sila kira nilai Z jika diberi nilai alfa adalah bersamaan dengan 0.1. Engkau pandai-pandai pula buat 0.05, kau siap. Jangan salah. Saya bagi tahu ni dalam konteks aplikasi. Dalam aplikasi yang sebenar di dalam dunia kita ni, kalau kita nak buat ujian probability, ulama-ulama bersepakat sekurang-kurangnya probability itu perlu diset pada nilai 0.05 sebagai nilai alfa. Itu serendah-rendah iman lah orang kata. Tapi sebaik-baiknya adalah lagi kecil daripada 0.05. Itu contoh jika anda berbincang dengan saya daripada konteks nilai alfa tu apa. Tapi kalau dalam peperiksaan nilai alfa tu dia bagi, ikutlah apa yang dia bagi. Kau jangan melawan. Kalau dia kata suruh buat by 0.01, ikut je lah. Jumhur ulama kata 0.05. Tak, dalam soalan dia akan ikut dalam soalan lah. Kalau dalam soalan tak bagi, barulah ikut jumhur ulama. Okey, faham ya? Alright, ada apa lagi soalan? Macam mana kita nak tahu sampel tu kena reject atau fail? Okay, ni tadi saya dah jawab. Lagi soalan lain? Ada ke kalau penyelidik tu guna 99%? 99%. Ada? Jawapan awak adalah betul, soalan awak adalah betul. Ada tak penyelidik guna 99%? Ada. 99% awak tolakkan dengan 100 ataupun 100 tolak 99, awak dapat berapa? 1. 1 awak bahagikan 100, berapa awak dapat? 1 bagi 100 tak payah pakai kalkulator tau. Awak boleh congak dah. Berapa? 0.01? Ya, pandai. 0.01 itu adalah merujuk kepada apa? Al-Kisah ke alfa? Alfa. Pandai. So, soalan awak tadi telah terjawab di mana boleh tak nak buat 99? Jawapan dia boleh. Saya tanya balik kepada awak yang bertanya. Siapakah yang bertanya ni tadi? Fakira. Fakira, okey. Fakira, boleh tak kita nak buat kajian dengan 99.99? Boleh tak? Rasanya tak boleh sebab limit adalah 0.01 kan? Okey, bagus. Jawapan awak baik. Tapi boleh diperbaiki. Jawapan dia Fakira, boleh. Sebab Dettol buat. Lifebuoy buat. Video ni tak disponsor oleh mereka. Cuma nak bagi tahu, Lifebuoy dengan Dettol, kan dia kata Lifebuoy membunuh 99.99% kuman. Kenapa dia tak kata 100%? Dia kata 99.99. Ada yang kadang-kadang kalau awak baca nak beli barang tu, contohnya pencuci ajaib lantai, cap ibu dan anak contoh. Awak tengok membunuh 99.5%. Nampak? Boleh tak? Boleh. Alfa ni sebenar-benarnya boleh ikut akurasi penyelidik. Cuma soalan saya, kenapa Dettol ataupun Lifebuoy tadi confident 99.99? 99.99 awak tolak dengan 100, awak akan dapat 0.001. Awak bahagi lagi dengan 100, awak dapat 0.00001 ataupun 1 kali dengan 10 kuasa negatif 4. Wow, sangat-sangat ujung baik. Maknanya kalau kita buat dalam bentuk grafik, Lifebuoy dan Dettol ni tadi, dia dah bukan cerita kat sini lah. Dia dah cerita dah almost dekat hujung ni lah. Maknanya dia betul-betul nak mencari akurasi. Sebab apa dia boleh buat macam itu? 99.99%. Kenapa kita buat kajian epidemiologi dekat lapangan tak boleh 99.99%? Jawapan dia senang je. Siapa tahu jawapan dia? Fakira, boleh cuba. Kenapa awak agak-agak syarikat yang membuat disinfeksi ni tadi berani claim 99.99%? Dia memang boleh bunuh. Maknanya kalau dia buat eksperimen, dia bunuh kuman tu, katakanlah dia ada 100 kuman, 99.99% akan mati. Okey, saya tanya Fakira. Pada pandangan awak,
Kenapa dia boleh berani buat 99.99 tetapi kita yang dekat bidang epidemiologi kerja dekat field ni biasanya 95 je kita larat. 99 pun kita tak berani. Kenapa? Boleh saya cuba sir? Silakan. Tak apa. Mungkin ada ralat. Mungkin ada ralat. Bagus. Jawapan yang sangat betul. Sebab jawapan tu sebenarnya saya dah bagi jawapan dia tadi. Kenapa tak boleh nak buat dekat field? Sebab kita kat field ni ada banyak mangkuk tingkat. Maknanya kita tak boleh kawal. Ada banyak variable yang kita tak boleh kawal. Contoh tak boleh kawal apa? Cuaca. Nak suruh orang datang head promotion package contoh. Hari ini hujan lebat dengan angin tiup kuat. Orang tak boleh datang. So kita bukannya kawal, kita tak kawal cuaca tu. Allah SWT dan serta para malaikatnya yang akan mentadbir alam ini. Tetapi kalau awak buat eksperimen itu di dalam makmal. Awak buat eksperimen itu di dalam kandang binatang. Awak boleh kontrol. Jadi itu sebab jawapan dia tadi kepada jawapan sahabat kita Fakirah. Tadi betul. 95 betul 99.99 pun sebenarnya boleh. Siapa-siapa saja penyelidik boleh set berapa banyak pun nilai alfa dia, tak ada masalah. Yang penting nilai alfa merujuk kepada accuracy dan mesti melihat juga kepada practicality lah. Nak buat kajian mengenai pemberian sesuatu ubat dekat community. Nak kontrol macam mana community tu, nak suruh duduk dalam rumah, lockdown seorang-seorang. Masa ni lah kalau nak buat kajian lockdown pun bagus. Sebab kajian lockdown bagus sebab apa? Sebab sekarang semua orang lockdown. Tapi bukan sekarang lah, sebab sekarang banyak orang tak lockdown habis kan, ada lockdown half. So dengan kata lain, yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan ini, apa yang jawapan daripada Patrick tadi adalah betul. Di mana adanya faktor-faktor lain yang mengganggu ataupun ada variable-variable lain yang boleh menyebabkan berlakunya error ataupun bias. Itu sebab nanti awak akan belajar dalam part epidemiologi ni nanti ada satu benda yang dipanggil sebagai bias and error. Saya rasa adalah sampel saiz dalam awak punya topik ni tapi akan dipergi secara superficial lah. Okey, terima kasih Fakirah. Jawapan yang sangat bagus ya. Saya suka awak punya soalan juga tadi. Alright, lagi soalan yang terakhir mungkin atau ada lagi soalan boleh tanya? Oh, pandai korang kau tanya soalan jadi tak sempat saya nak bagi soalan pada korang. Bagus, selamat Selamat daripada diberi azab soalan yang banyak Saya ada 9 soalan nak tanya awak ni dalam bab CI. Tapi oleh kerana awak banyak tanya soalan, jadi saya tangguhkan dulu soalan itu. Okey, ada soalan lain? Ya. Sir, kan yang jawapan tadi kan ralat kan sir? Yang 95% dengan 99.9%. Dalam makmal pun kita ada ralat sir? Betul. Maksud Mr. Tan ni tadi, 95% dengan 99, kita boleh buat dekat field ni maknanya luar makmal, 95. Sebab ralat yang kita dapat kawal tu adalah memang tak banyak yang kita boleh kawal dekat luar. Sebab itu kita boleh buat 95. Sebab itu adalah praktikal. Secara logiknya itu je yang kita boleh buat. Itu yang terbaik lah. Kalau nak buat 99 ni, ibaratnya awak kena pastikan semua responden awak ni memang betul-betul awak pantau 24 jam. Katakanlah awak nak bagi ubat kan dekat awak punya peserta kajian. Awak kena pastikan dia betul-betul makan ubat ni. Dia tak menceritakan apa ubat yang dia makan dengan grup yang lagi satu yang makan ubat. Contohlah, ni saya bagi tahu. Jadi, nak memastikan benda itu dibuat di lapangan tak semudah yang awak rasakan. Tetapi kalau nak buat di dalam makmal, kalau dia nak letak 95, boleh. Kalau penyelidik itu nak buat 99, lagilah boleh. Sebab dalam makmal memang terkawal. Orang masuk makmal contoh A, dia akan masuk satu bilik A. Dia takkan tahu apa yang bilik B buat sebab dia adalah under control. Itu yang saya maksudkan. So jawapan soalan Tan tadi, 95 atau 99 depends kepada penyelidik. Dia akan pergi ke square one, depend pada penyelidik. Nak akurasi yang macam mana, tak ada masalah. Ralat wujud tak wujud, dua-dua akan wujud ralat Mr. Tan. No problem. Memang dua-dua akan wujud ralat. Itu saya tak nafikan. Namun begitu, ralat di dalam makmal being managed well. Itu maksud dia. Boleh diuruskan dengan baik berbanding dengan ralat di luar makmal. Sebab makmal tu makmal kita. Contoh paling senang lah, kita nak uji kepada manusia lah. Katakan kita nak buat ujian pada binatang, senang. Kalau ujian pada binatang, kita letak dalam makmal, kita dah tahu binatang ni memang duduk dekat balang A. Satu lagi binatang duduk dekat balang B. Kita nak buat ujian binatang juga, tapi dekat field. Kita tak tahu tau. Binatang yang kita dah lepaskan tadi, dia memang duduk tak dekat satu kawasan namanya A? Tak. Mungkin malam kadang dia pergi kelab. Kelab pula. Ini binatang. Contohnya dia bergaul dengan binatang lain dalam komposisi kelompok lain. Ni contohlah, saya nak bagi contoh.
Jadi ujian di lapangan mencabar sikit. Oleh kerana mencabar sikit, jadi ralat dia banyak. Jadi bila ralat dia banyak, jadi tak praktikal nak letak dia akurasi terlalu tinggi. Boleh letak akurasi tetapi jangan terlalu tinggi. Itu sebab jangan terlalu tinggi. Habis nak bagi terlalu rendah, jangan bagi terlalu rendah. Sebab itulah penyelidik dan juga ulama cadang paling rendah pun 95. Kalau boleh buat 99 lagi bagus. Soalan, kenapa tak buat 94? Kenapa tak buat 98? Kenapa tak buat 97? Jawapan dia adalah simple je. Alfa ditentukan oleh penyelidik dan kebanyakan penyelidik telah membuktikan bahawa seminimum probability adalah pada cut off 95 dan untuk kebaikan interpretasi yang lebih akurat adalah pada 99. Awak nak buat selain daripada tu boleh, kiralah sendiri, tapi carilah buku statistik sendiri sebab susah nak cari. Sebab ada kemungkinan itu perlu dikira sendiri. Sebab banyak buku statistik memang dia buat by 95, 99, 99.99 dan lain-lain. So saya harap saya menjawab soalan Mr. Tan tadi lah ya. So ralat memang ada Mr. Tan, no problem. Memang confirm ralat ada dekat mana-mananya. Dekat field ada, dekat makmal ada. Cuma bila ralat di dalam makmal ni kita well manage. Contoh lain lah saya paling senang Mr. Tan. Kalau dalam makmal, suhu kita boleh kawal. Contoh lah paling senang Katakanlah kajian kita ni berkait dengan suhu. Bila dia makan makanan ni, dia akan ada efek lah. Tapi dia makanan dan juga ni metabolism dia berkait dengan suhu. So suhu tu kita boleh kawal. Sebab binatang ni contoh duduk dalam makmal. So kita bolehlah setkan temperature dan kita boleh bukakan lampu, tutup lampu dan sebagainya. Tetapi kalau kita buat dekat field, kita tak boleh set temperature tuan. Sometimes kita dah cadang buat macam ni, dia tak follow as what we want because we cannot control all the things yang outside of our control lah. Contoh macam weather, misal kata act of God kan. Contoh lain adalah seperti human kindness ke apa benda lah. Benda-benda yang unexpected lah banyak dekat field. Itu yang saya nak terangkan lah. So ralat tu memang ada, cuma lebih sukar dikawal di field berbanding dengan kita kawal di makmal. Okay, saya harap saya menjawab soalan. Ada lagi tak soalan? Saya menjawab soalan Mr. Tan. Yes, sir. Ya, okey. Ke atau awak kalau ada nak tanya lagi boleh tanya, tak ada masalah. Awak faham tak apa yang saya maksudkan ni? Mr. Tan. Faham, sir. Faham kan? So maknanya tak ada masalah pula kalau awak nak buat. Ralat still ada. Cuma ralat tu kita boleh manage lah lebih bagus di makmal berbanding dengan di luar makmal. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya buka soalan lagi kalau ada last. Tak ada, saya nak tutup je ni. Sekarang dah pukul 4. Maka telah banyaklah juga saya. Ya, silakan soalan. Silakan. Fakirah. Bolehkah kalau buka attendance lagi? Attendance buka lagi Oh, ada yang terlepas Ada yang terlepas. Okey, sekejap lagi saya akan buka attendance. Dengar saya tadi.